Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi nahari Ramadan. Walladzi sanna alaina al-qiyam fi layalih. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muhajirin Seberang Jaya, seterusnya seluruh sidang muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya kita diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa bulan Ramadan pada tahun ini, sehinggalah ke saat ini. Dan alhamdulillah pada petang ini kita dapat mendirikan salat fardu asar secara berjamaah. Setelah selesai mendirikan salat fardu asar, berzikir dan mengaminkan doa yang dibaca oleh Al-Fadhil Tuan Imam, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah saya tidak akan mengambil masa yang panjang, dalam sempadan masa antara 20 hingga 30 minit sahaja. Pada petang ini ingin saya memperkatakan tentang beberapa persoalan yang diajukan kepada sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Abbas, yang terkenal dengan nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Satu hari orang datang dan bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lalu bertanya, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Apa soalan? 3 soalan. Mula-mula, ma khairul ayyam, apakah sebaik-baik hari? Wa ma khairus syuhur, yang kedua, apa pula sebaik-baik bulan? Soalan ketiga, wa ma khairul a'mal, dan apa pula sebaik-baik amalan? 3 soalan yang diajukan kepada seorang sahabat besar yang bernama Abdullah bin Abbas, iaitulah sepupu Nabi SAW. Bapa Nabi nama Abdullah. Abdullah, 2 beradik dengan pak nakan Nabi nama dia Abbas. Pak nakan Nabi ada anak laki-laki nama dia Abdullah. Pak Nabi nama Abdullah. Jadi Nabi SAW dengan Abdullah bin Abbas ni sepupu. Ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Apakah sebaik-baik hari, dan apakah sebaik-baik bulan, dan apakah sebaik-baik amalan. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan semua yang berada dalam majlis pada petang ini ingat elok-elok, rakam elok-elok. Balik tak pergi di rumah, sementara duk tunggu nak berbuka puasa dengan isteri dan anak-anak, duduk dekat meja makan tu, sembang-sembang, cerita ke dia. Apakah input ilmu yang terbaru yang dapat pada petang ini semasa tuan-tuan berada di dalam Masjid Al-Muhajirin kita ni? Lalu Abdullah bin Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari ialah hari Jumaat.
Sebaik-baik hari ialah hari apa? Hari Jumaat. Sebab fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam hari apa? Hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, padanya, yakni pada hari Jumaat itu Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi qubida, dan pada hari Jumaat juga Nabi Allah Adam diambil nyawanya, yakni dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal penciptaan baginda pada hari Jumaat, dimatikan juga pada hari Jumaat. Wa fihi sa'aqah. Apa dia? Wa fihi sa'aqah, dan pada hari Jumaat juga berlakunya hari kiamat. Hari Jumaat juga merupakan hari kiamat. Jadi hari Jumaat tu kita rebutlah peluang untuk buat ibadat banyak-banyak. Sebab hari itu hari di mana sejarah manusia ini dicipta. Allah Ta'ala cipta Nabi Allah Adam yang digelar sebagai Abul Bashar. Abu makna bapa, Abul Bashar, bapa bagi seluruh manusia. Maka sejarah penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam ialah hari Jumaat, dan dimatikan, diwafatkan juga pada hari Jumaat. Dan dalam hadis ini dinyatakan bahawa pada hari Jumaat juga akan berlakunya hari kiamat. Berpindah kepada soalan yang kedua. Wa ma khairus syuhur, dan apa pula sebaik-baik bulan? Syahrun, satu bulan. Mufrad, singular, satu bulan. Syahrani, dua bulan. Syuhur jamak, plural dia syuhur, bulan-bulan. Bulan-bulan ada 12 bulan. Orang tanya dia, wa ma khairus syuhur, di antara 12 bulan tu bulan apakah yang terbaik? Wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu dia menjawab, wa khairus syuhur syahru Ramadan. Sebaik-baik bulan ialah bulan Ramadan, bulan yang mana kita sedang berada di dalamnya pada hari ini. Sebab apa bulan Ramadan dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai bulan yang terbaik? Sebab di dalamnya turunnya Al-Quran, berasaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Justru itulah, di samping bulan ini diberi nama bulan Ramadan, dalam waktu yang sama bulan Ramadan juga digelar sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini banyaklah umat Nabi SAW yang banyak baca Quran. Bila di sana terdapat ramai sangat umat Islam yang banyak baca Quran dalam bulan Ramadan, maka di saat yang penuh dengan keberkatan ini, saya mengajak diri saya dan sidang muslimin muslimat sekalian untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Hari ini berapa Ramadan dah? Lawak-lawak pun 11 Ramadan dah. Semenjak awal Ramadan sampai 11 Ramadan dah ni, agak-agak berapa kali dah kita pegang Quran, menyelak lembaran-lembaran Al-Quran, menatap, merenung dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Muhasabah dari kita. Sebab apa? Sebab bulan ini digelar sebagai Syahrul Quran. Balik kepada sejarah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah
Sejarah mencatatkan bulan Ramadan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah sempat mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali khatam. Berapa kali? 60 kali khatam sepanjang bulan Ramadan. Kadang-kadang kita duk fikir, bolehkah sampai 60 kali khatam? Kita nak baca sehari 1 juzuk pun payah nak khatam. Bukan kata 30 juzuk. 1 juzuk pun payah nak khatam karena kesibukan kita. Tetapi bagi mereka, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi suatu perkara yang mustahil, bahkan harus. Kalau kita tengoklah ni di Indonesia, di sebuah pondok pesantren yang hebat di Temboro di Indonesia, kita duk tengok depa duk viral kat kita, tiap-tiap malam semayang sunat tarawih, lepas solat Isya, start tarawih sampai dekat-dekat nak bersahur, khatam satu Quran. Masya Allah, satu malam satu Quran, 30 juzuk, 114 surah, 6,600 ayat lebih, boleh dikhatamkan oleh umat Nabi Muhammad SAW zaman mutaakhir ini. Maka tidak mustahillah pada zaman Al-Imam Syafi'i, beliau dianugerahkan kekuatan oleh Allah SWT untuk mengkhatamkan bacaan Quran sebanyak apa kali? 1 bulan 60 kali khatam, bermakna dalam sehari sempat khatam 2 kali. Masya Allah. Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi kita muhasabah diri kita, insya-Allah moga-moga dengan apa yang saya sebut ini akan menjadi satu suntikan semangat kepada kita. Kalau tak sempat nak khatam sekali khatam pun, kurang-kurangnya kita mulakan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Apakah lagi sebab-sebab Ramadan digelar sebagai syahr khairus syuhur, sebaik-baik bulan? Yang pertama, sebab bulan Al-Quran, bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, di dalamnya terdapat satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Sehingga dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menurunkan satu surah namanya Suratul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah. Allah Ta'ala kata, inna, sesungguhnya kami itu di sini dhamir, ganti nama, kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, telah menurunkannya. Nya tu dhamir juga, ganti nama. Ganti namanya tu kembali kepada siapa? Kembali kepada Al-Quran. Inna anzalnahu, kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan akan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Bila Allah Ta'ala menyatakan dia menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Nabi pun tak tahu apa dia malam Qadar itu. Kita lagi-lagi dah tak tahu. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan satu soalan. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Dan apakah yang engkau tahu, apakah yang kamu tahu, wahai Muhammad, apakah yang dikatakan malam Qadar itu? Soalan diajukan oleh Allah dan Allah sendiri menjawab soalan tersebut. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu, kata Allah, terlebih baik daripada berapa bulan? Terlebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Malam Al-Qadar, satu malam yang terdapat dalam bulan Ramadan itu, kehebatan dia, afdaliyah dia, keutamaan dia, prioriti dia melebihi ber 1000 bulan. Kita bagi tengok, 1 tahun ada 12 bulan. 1000 bulan bagi 12 dapat 83 tahun 4 bulan. Seandainya kita dapat beramal pada malam Al-Qadar itu, imanan wa ihtisaban,
dengan penuh rasa keimanan kepada Allah, penuh pengharapan untuk mendapat ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna ganjaran pahala yang bakal kita raih dengan amal di dalam Al-Qadar itu saja menyamai 83 tahun kita beramal. Masya Allah. Justru itulah Ibnu Abbas menjawab, khairul syuhur syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan ialah bulan Ramadan. Okey, 1000 bulan. Satu bulan ada berapa hari? 30 hari. Darab kali 30 hari kali dengan 1000 bulan, dapat berapa hari? 30,000 hari. Buat amalan pada malam tersebut, malam Al-Qadar. Kalau kita buat penuh keimanan, penuh pengharapan mendapat ganjaran pahala dan keampunan Allah, seolah-olah kita beramal selama 30,000 malam. Masya Allah. Justru itulah kita dengar orang duk viral lah ni doa, Allahumma barik lana fi Ramadan, ya Allah anugerahkanlah keberkatan untuk kami dalam bulan Ramadan, warzuqna lailatul qadr, dan berilah rezeki kepada kami Allah agar kami mendapat lailatul qadar. Masya Allah. Ganjaran pahala bulan Ramadan ni, terus sembahyang asar tadi, sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu di luar Ramadan, Masya Allah, satu dapat. Tetapi kalau dalam bulan Ramadan, satu amalan fardu yang kita buat, digandakan ganjaran pahala sebanyak 70 kali ganda. Kita sembahyang asar 4 rakaat dengan tuan imam kita tadi, sekali 4 rakaat, menyamai kita sembahyang asar di luar Ramadan 70 hari. Masya Allah. Sebab itulah Abdullah bin Abbas jawab apa? Wa khairul syuhur syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan ialah bulan Ramadan. Banyak lagi lah sebab-sebab yang dinyatakan Ramadan itu menjadi sebaik-baik bulan. Maka soalan ketiga apa dia? Wa ma khairul a'mal, dan apa pula sebaik-baik amalan? Apa pula sebaik-baik amalan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, wa khairul a'mal as-salawatul khamsu li waqtiha, sebaik-baik amalan ialah melaksanakan, mendirikan, menunaikan solat fardu yang 5 waktu itu di dalam waktunya, lebih-lebih lagi di awal-awal waktu. 3 soalan telah diajukan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia jawab dengan soalan, dengan jawapan-jawapan tadi. Selang beberapa hari, Masya Allah, Sayyidina Abdullah bin Abbas wafat, meninggal dunia. Saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad, kitab Nasaihul Ibad. Lepas Abdullah bin Abbas wafat, meninggal dunia 3 hari, soalan-soalan tadi sampai pula kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Soalan yang sama, jawapan yang berbeza. Jadi insya-Allah 5 minit lagi habis. Bapak-bapak, abang-abang, minta tolong sabar saya. Ni input ilmu yang jarang-jarang tuan-tuan boleh dapat. Insya-Allah. Sebab lagi nak balik berkongsi. Nak kongsi dengan siapa? Kongsi dengan anak kita. Nak kongsi dengan siapa? Kongsi dengan isteri kita. Kalau mak kita ada sama, buka puasa rumah kita, berkongsi maklumat ilmu ini dengan mak kita, mak mentua kita, insya-Allah. Sampai soalan itu kepada Sayyidina Ali setelah 3 hari Abdullah bin Abbas wafat, meninggal dunia. Lalu Sayyidina Ali kata, kalau kamu semua, wahai umat Islam, kamu pergi tanya kepada ulama-ulama Islam di seluruh dunia, mereka pasti akan menjawab soalan tadi seperti yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi berbeza dengan aku. Aku jawab macam lain juga. Tuan-tuan, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik dan anak-anak, dengar pula apa jawapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali jawab. Tadi bila orang tanya apakah sebaik-baik apa nama hari,
Allah bin Abbas jawab, sebaik-baik hari ialah hari Jumaat. Sebaik-baik amalan yang di awal waktu. Sebaik-baik bulan Ramadan. Sayyidina Ali jawab. Sayyidina Ali ni hebat. Sahabat Nabi dalam waktu yang sama, menantu Nabi, masya-Allah, kahwin dengan anak perempuan Nabi Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW. Dia kata, kalau kamu tanya semua ulama di dunia ni, semua pasti akan jawab macam dengan jawapan Allah bin Abbas. Tapi aku nak jawab macam ni. Dia kata apa? Khairul a'mal. Sebaik-baik amalan. Tadi adalah amalan apa? Sembahyang di awal waktu. Tapi aku nak jawab, sebaik-baik amalan ialah ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sebaik-baik amalan ialah amalan-amalan yang kamu lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat amalan banyak pun Allah Ta'ala tak terima, tidak ada makna dan tidak ada artinya. Justru itulah aku menjawab, wa khairul a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sebaik-baik amalan ialah amalan yang bila kamu buat amalan itu Allah Ta'ala terima. Sebab itulah lepas sembahyang Tok Imam angkat tangan, tadah tangan ke langit berdoa, kita kena tunggu Ustaz. Jangan sombong dengan Allah. Baru lepas sembahyang, tunggu Ustaz. Kadang-kadang Tok Imam baru bagi salam pertama, tak ada nak bagi salam kedua lagi, kawan kita dah sampai kat pintu dah, Masya Allah. Baru bagi salam kedua, Tok Imam tak ada nak bagi salam kedua, dia sampai kat pintu dah, menunjukkan solat dia tadi 4 rakaat tidak sah. Sebab dia menyamai ataupun mendahului Tok Imam. Jaga orang. Kadang-kadang kawan-kawan kita zaman kebelakangan ni dia berlagak lebih. Dia sombong. Dia tak mau ikut kebanyakan mu'zam umat Islam, majoriti umat Islam. Jika pendapat-pendapat dia dengan pensyarah-pensyarah dan doktor-doktor dia, dia bangga dengan kefahaman-kefahaman dia yang kadang-kadang kefahaman dia itu tidak berakhlak dengan akhlak-akhlak yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Bangga. Orang bagi salam, dia bangkit langkah kepala orang. Tak ada akhlak langsung. Kalau dalam bahasa orang tua-tua, saya minta maaf. Ni rakaman ada ni, satu Malaysia tengok. Dalam bahasa orang tua-tua, orang kata apa? Korang ajak. Baru lepas sembahyang kau ajak dengan Allah Ta'ala. Langkah kepala orang. Nak tunjuk kata dia hebat sangat. Doa tak mau. Alasan? Bid'ah. Nabi tak apa, sahabat-sahabat tak boleh ikut berdoa. Masya Allah. Ajaran mana ni? Yang kadang-kadang ajaran ini telah pun meracuni pemikiran majoriti daripada kalangan orang-orang muda di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Yang kedua apa? Yang pertama dia kata khairul a'mal ma yaqbalullahu min. Sebaik-baik amalan ialah amalan yang Allah Taala terima. Tu imam doa. Apa dia doa? Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, engkau terimalah daripada kami salat kami. Minta ke Allah supaya Allah Taala terima. Wa siyamana, dan terimalah daripada kami puasa kami. Wa qiyamana, berdiri kami dalam sembahyang. Wa ruku'ana, terimalah sujud kami. Wa sujudana, terimalah sujud kami. Wa qira'atana, terimalah bacaan Quran yang kami baca sepanjang Ramadan. Ana al-lail wa atrafan nahar, pada waktu malam dan pada waktu siang hari. Minta supaya Allah Ta'ala terima sedekah kita, jariah kita, wakaf kita. Masya Allah, kemarin dulu seorang hamba Allah yang saya kenal, nama dia Pak Tamleh. Pak Tamleh ni duduk di Taman Kempas, Sungai Petani. Tua dah, umur dekat 80. Meninggal dunia, Masya Allah. Orang yang paling istiqamah datang ke masjid, datang ke surau di taman dia. Dia tak larat nak pergi masjid. Sebab dia tua dah. Baru-baru ni dia beli skuter tayar 3. Hak yang negeri China punya tu, pakai apa? Pakai bateri di surau. Kemarin dulu meninggal dunia. Sebelum nak meninggal dunia, saya dikhabarkan oleh pihak jawatan kuasa surau dan anak menakannya, dia infak harta dia untuk surau di taman dia semuanya RM200,000. Masya Allah. Berapa ringgit? Bukan RM2,
bukan RM20, bukan RM2.000, RM200.000 dalam bulan Ramadan. Pulang bertemu dengan Tuhannya, kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa bekalan sedekah RM200.000 untuk pembinaan dan renovation rumah Allah, surau yang terletak di tempat dia. Masya Allah. Jadi kita nak kena ambil contoh-contoh tu lah, insya-Allah. Dan sebaik-baik amalan ialah amalan apa? Ialah amalan yang diterima oleh Allah. Apa pula sebaik-baik bulan? Dua ayat lagi ya. Sayyidina Ali jawab, "Wa ma khairus syuhur?" Apakah sebaik-baik bulan? Dia jawab, tadi jawab sebaik-baik bulan Ramadan. Sayyidina Ali jawab, "Wa khairus syuhur ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha." Sebaik-baik bulan pula ialah bulan yang mana di dalam bulan tersebut kamu banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Di bulan Ramadan ini bulan keampunan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ramadan awwaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar." Ramadan, awal Ramadan itu rahmat daripada Allah. Yang kedua, wa awsatuhu maghfirah, pertengahan Ramadan keampunan daripada Allah. Wa akhiruhu, akhir Ramadan ialah 'itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka Allah. Sebaik-baik bulan ialah bulan apa? Sebaik-baik bulan ialah bulan di mana kamu memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan Allah dan bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Itulah sebaik-baik bulan. Dan yang terakhir, apakah sebaik-baik hari? Sebaik-baik hari, Allah jawab apa? Hari Jumaat. Sayyidina Ali jawab macam lain. Kedua-dua jawapan cukup hebat. Sayyidina Ali jawab, "Wa khairul ayyam," dan sebaik-baik hari ialah yauma takhruju fihi minad dunya ila Allahi mu'minan billah. Sebaik-baik hari ialah hari di mana kamu mati. Sebaik-baik hari ialah hari di mana kamu menghembus nafas yang terakhir untuk kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan mu'minan billah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khairul ayyam, sebaik-baik hari. Sidang muslimin muslimat rahimakumullah, itulah sedikit perkongsian yang dapat saya berkongsi dengan tuan-tuan, kerana saya suka berkongsi. Di sana seorang pujangga Inggris berkata, pujangga Inggris berkata, "Life is more beautiful when we share." Kehidupan ini akan bertambah indah, kehidupan ini akan bertambah harmoni, kehidupan ini akan bertambah ceria apabila kamu berkongsi. Dengan sedikit ilmu anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk saya berkongsi maklumat dan input ilmu ini dengan umat Islam pada hari ini. Moga-moga tuan-tuan juga dapat membawa maklumat ilmu ini untuk dikongsi dengan keluarga, anak-anak dan isteri kita di rumah, insya-Allah. Mohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan sedikit petang ini. Itulah yang saya harapkan dari saya sendiri dan semua. Marilah kita menjadikan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini sebagai Ramadan yang paling baik dalam sejarah hidup kita. Dan kita ingat bahawa tahun depan, wallahu a'lam, ada lagi kah? Tak ada lagi atas muka bumi ini, kita tak tahu. Maka Ramadan yang sedang kita berada pada tahun ini, kita jadikan ia sebagai medan yang paling subur untuk kita mempertingkatkan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akhiri pertemuan ini dengan masing-masing menadah tangan ke langit mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau anugerahkanlah keberkatan untuk kami di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, dan Engkau anugerahkanlah rezeki kepada kami untuk kami mendapat
Lailatul Qadar, dan untuk kami dapat beramal pada malam tersebut dengan sebaik-baik amalan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.